Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Haris Izzuddin bin Rajmi daripada kumpulan pengangkat 1 2 3 bersekolah di Maktab Mahmud Pokok Sena. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa ini? Daripada segi bahasa Arab mengatakan iaitu al-imsak. Apakah maksud al-imsak ini? Ianya ialah menahan diri. Adakah hanya kita perlu menahan diri daripada makan? Adakah hanya kita perlu daripada minum? Para ulama berpendapat bahawa puasa ini sebenarnya ialah menahan diri daripada membuat perkara yang membatalkan puasa. Daripada bila sampai ke waktu bila? Ianya daripada anil tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar, iaitu pada waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sehingga waktu terbenamnya matahari, iaitu pada waktu maghrib, ma'an niat, bersama niat. Contoh situasi, si fulan bersahur, dia tak sempat menghabiskan sahurnya, tiba-tiba terdengar bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak niat lagi nawaitu. Adakah puasanya sah? Jawapannya ialah niatnya itu sah. Sebab apa? Dia bersahur tu menunjukkan perbuatan dia tu nak bersahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hukum berpuasa pada bulan Ramadan ini ialah ada dua. Yang pertama ialah wajib dan yang kedua ialah harus. Wajib ni, siapa yang mempunyai cukup syarat, dia wajib berpuasa. Ada 5 syarat untuk menentukan dia wajib berpuasa. Yang pertama ialah Islam. Yang kedua ialah baligh. Yang ketiga ialah berakal. Yang keempat bermukim, iaitu dia duduk pada satu kawasan sahaja. Dan yang terakhir ialah orang yang berkemampuan. Siapakah golongan yang diharuskan dia boleh nak puasa boleh, dia tak boleh nak puasa boleh pada bulan Ramadan? Iaitu ada dua. Yang pertama, al-maradu syadidan. Dia sakit yang sangat. Contoh situasi, si fulan dia sakit. Doktor mengatakan bahawa dia perlu makan ubat. Kalau dia tak makan ubat, maka sakit dia itu akan jadi lebih teruk. Dan yang kedua ialah orang yang bermusafir. Dikatakan musafir ini menunjukkan daripada 80 hingga 90 km lebih ataupun 2 marhalah. Contoh, dia datang daripada Kuala Kedah, dia pergi ke Pokok Sena, tiba-tiba dia nak buka puasa, maka dia tak boleh nak berbuka puasa sebab tak cukup lagi marhalah dia. Orang yang syarat sah puasa ialah ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua ialah berakal, dan ketiga ialah orang yang tidak diberikan keuzuran. Contoh Islam, orang kawan si fulan, dia orang kafir, dia nak ikut puasa sekali dengan kawan dia pada bulan Ramadan. Adakah puasanya sah? Jawapannya tidak sah. Sebab syarat sah untuk berpuasa ialah Islam. Yang kedua ialah orang yang berakal. Dia puasa, syarat untuk sah puasa ni dia berakal, bermaksud dia tidak gila, dia dapat membezakan baik dan yang mana buruk. Dan yang ketiga ialah orang yang tidak diberikan keuzuran seperti haid, nifas dan wiladah. Syarat untuk antara dalam ibadah ni kita ada hukum sunat, harus, haram, makruh dan wajib. Antara apa yang saya ingin sampaikan ini ialah sunat puasa, sunat yang boleh dilakukan ketika puasa, perkara yang makruh dibuat ketika puasa, dan perkara membatalkan puasa. Yang pertama sunat. Sunat ni pada puasa bulan Ramadan ini ada 8, tetapi saya ingin menyampaikan hanyalah 3. Yang pertama, ta'jilul iftar, segera berbuka apabila masuknya waktu maghrib. Contoh 77:22, maka dia disegerakan untuk berbuka. Yang kedua, ta'khirus sahur, memperlewatkan sahur. Contoh waktu subuh memasuk pada 6:22, maka masa yang terbaik untuk dia bersahur ialah pada 5:30.
Dan yang ketiga, doa iftar, doa berbuka puasa, iaitu dikatakan oleh para ulama berpendapat bahawa antara doa waktu yang dimustajabkan doa ialah pada waktu sebelumnya terbenamnya matahari, iaitu sebelum pada waktu maghrib. Antara perkara makruh yang dilakukan pada bulan puasa ialah yang pertama, as-siwak ba'da zawal, bergosok gigi ataupun bersiwak selepas pada waktu zuhur. Yang kedua, ta'khirul iftar. Contoh situasi, ta'khirul iftar ni maksudnya dia memperlewatkan berbuka. Contoh situasi, okay, Amir dengan kawan dia set tempat untuk berbuka. Kemudian dah masuk waktu, Amir kata, hampa makan dulu, aku nak pergi solat dulu, nak buat benda wajib dulu. Maka itu ialah salah satu perkara yang makruh ketika puasa. Dan yang ketiga ialah at-ta'jilu sahur, mengawalkan sahur. Dikatakan waktu sahur ni ialah 2/3 malam, bersama dengan lebih daripada pukul 2:30 pagi sehingga sebelumnya waktu subuh. Itulah waktu sahur. Tapi contoh situasi, si fulan dia sahur pada pukul 3. Maksudnya dia mengawalkan waktu sahur itu. Maka itu adalah makruh. Dan perkara yang ketiga ialah perkara yang membatalkan puasa. Ada 3 contoh perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, ar-riddah, iaitu murtad. Na'udzubillah min zalik. Ar-riddah ini bukan sahaja dia membatalkan puasa, tetapi dia keluar daripada agama Islam. Yang kedua, al-istiqa'ah, bermuntah dengan sengaja. Dan yang ketiga, al-akala wasyurub amdan, dia makan dan minum dengan sengaja. Dia bukan maksudnya dia terlupa. Contoh soalan, Abu dia puasa, tetapi dia lupa katanya dia puasa. Tiba-tiba dia minum dan kemudian kawannya tegur. Adakah puasanya itu batal? Dia tanya tak, sebab dia terlupa, dia bukan dalam keadaan sedar dia puasa. Kemudian antara faedah berpuasa ialah, akhir sekali faedah berpuasa ialah al-imtisalu awamirillah, mengikut suruhan Allah, iaitu perkara wajib dalam rukun Islam yang ketiga. Bitarkis syahwat, untuk meninggalkan keburukan. Li'ajlillah, untuk mendapatkan ganjaran Allah. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.